Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sekarang pukul 8.04. Hari ini hari Rabu 22 April 2020. Dan sekarang adalah kelas kimia tingkatan 5 KBSM. Dan hari ini kita akan membincangkan tentang jawapan dalam modul A+ SPM Chemistry, penerbit Ilmu Bakti. Pengarang dia Faridah Hamad. Dan kita akan membincangkan muka surat 87 sampai 94. So kita tengok dulu, ini adalah soalan yang kedua. Sebelum ni saya dah bincangkan tentang soalan yang pertama. So kita tengok jadual ni. So kita tengok gambar ni. Tengok gambar ni. Gambar ni. So gambar ni adalah eksperimen. Satu eksperimen aktiviti di mana di dalam tabung uji terdapat sodium iodide solution dan diletakkan 111 trichloroethane. So 111 trichloroethane. Sebelum eksperimen, boleh tak kamu beritahu saya apa warna dalam ni? Sebelum eksperimen. Sebelum kita letak bromin ni lagi. Siapa boleh beritahu saya apa warna dalam ni? Very good. So sebab dia tak ada halogen kan? Sebab dia tak ada halogen, dia tak ada bromin, tak ada iodine, tak ada klorin. So dia colourless. Very good. So dia tak ada warna. So bila kita letak bromin, jangan fikir bromin tu yang menukarkan warna 111 trichloroethane. Kamu kena fikir bromin ni akan react dulu dengan sodium iodide solution. So dia punya equation akan jadi bromin Br2 plus sodium iodide. So 2 biasanya. So dia produce NaBr, 2 NaBr plus I2. So kat sini nanti Br tu dah tak ada. So yang ada adalah I2 ataupun iodine. Sebab itu, apa maksud aqueous solution? Dia kata color of layer aqueous solution. Aqueous solution ni maksudnya yang tidak ada 111 trichloroethane. So kalau iodine water, dia akan warna brown. Tapi kalau dalam tetrachloromethane, dia warna purple. Faham tak dekat sini? Ada masalah tak? So bila dia menunjukkan warna ni, so inference dia adalah iodine is formed. Kamu boleh jawab iodine is present pun boleh. So maksudnya kamu kena tengok yang selepas, bukan yang sebelum. Next kita tengok klorin dengan sodium bromide. Saya lupa nak maklumkan, sebelum kamu tengok dulu eksperimen ni, sebelum kamu jawab soalan kat sini, kamu kena tengok dulu dia punya electronegativity. Kamu kena comparekan bromin dengan iodine. Bromin dengan iodine, siapa atas, siapa bawah? Bromin dengan iodine. So bromin atas, iodine bawah kan? So boleh tak bromin ni displace iodine from sodium iodide? Boleh. Sebab dia more electronegative. So kita tengok bawah ni pula.
Okey, chlorine water dengan sodium bromide. Okey. So kita fikir chlorine dengan bromine, siapa atas siapa bawah? Okey, sekejap Adibah. Okey, so chlorine atas. Okey, bromine bawah. Okey, so boleh tak displacement occur? Okey, boleh can Okey, tadi Adibah tanya, cikgu, kat dalam ni tulis 111 trichloroethane. Yang ni pula tetrachloromethane, so tak apa, tak ada masalah. So sama je. Okey. Dia hanya benda yang lain tapi tak apa. Okey. So, bila dia boleh displace, okey, so dia akan jadi Cl2 dia punya equation plus NaBr. Okay, 2NaBr produce 2NaCl plus Br2. Okay, so yang ada dalam solution tu chlorine ke bromine sekarang ni? Bila dia dah letak ni. Yang ada chlorine ke bromine? Okay, ya. So yang dalam ni sekarang ni ada bromine So bila ada bromine, so kamu kena ingat bromine water warna dia brown. So bromine water produce So bromine water brown. Dan bromine water in tetrachloromethane warna dia pun brown. So kalau brown, so maksudnya bromine is formed ataupun bromine is present. Okey. Boleh ni Saya teruskan. Okey, kita tengok pula soalan seterusnya. Okey, iodine dengan bromide, siapa atas siapa bawah? Okey, so Br atas, iodine bawah. So boleh tak iodine displace bromine from sodium bromide? Okey, tak boleh. Sebab tak boleh, so yang dalam ni nanti boleh tak berlaku reaction? Kalau tak berlaku reaction, maksudnya bromine ke iodine dalam ni nanti? Bromine ke iodine? Okey, so sebab tak ada apa-apa, so iodine yang dalam ni, so jawapan dia sama macam atas ni, brown purple, iodine remain unchanged ataupun iodine is present. Okey? Okey tak untuk table ni? Okey. So kita akan masuk satu yang nampak macam susah tapi senang je nak jawab. Okey, kamu tackle YouTube lah ni, kita namakan YouTube. Kamu tackle YouTube ni dengan macam electrochemistry. Kamu bayangkan dia macam chemical cell, chemical cell. So kalau chemical cell, dia ada yang donate, dia ada yang accept kan elektron. Okey. So kita tengok nombor 1, kita tengok ini adalah YouTube. Dekat YouTube dia mesti ada dua lengan kita panggil hand left hand dengan right hand. Lepas tu one solution, lepas tu different solution. Tengah-tengah ni adalah sulfuric acid. Okey, boleh tak kita ganti sulfuric acid dengan solution lain? Okey, very good. Boleh. As long as apa? Okey, jawapannya adalah as long as dia boleh mengalirkan elektrik. Okey, dia boleh conduct electricity. Sebab kalau kamu letak minyak, tak boleh lah. Tak boleh. Dia kena electrolyte. Dia kena yang boleh mengalirkan. Kalau letak minyak tak boleh lah. HCl boleh. Even alkali pun boleh. Sodium hydroxide boleh.
Okay. Garam pun boleh. Asalkan dia boleh movement of ion tu boleh lalu lah kan. Sebab dia macam porous pot dan salt bridge kan. Yes. Okay. So kita start dengan okay, so kalau saya akan tengok dulu lengan kiri, lengan kanan. Saya akan tengok dulu dia punya solution. So kat sini solution dia adalah FeSO4. Okay. Kalau FeSO4, saya tak tengok SO4 dah. Saya tengok yang depan ni. Saya tengok iron 2. So kalau iron 2 dia nak jadi apa? Okay, very good. So kalau saya iron 2 dia nak jadi iron 3. Okay. Lepas tu belah kanan dia pula saya tahu manganate ni dia nak jadi mangan. Manganese ion So MnO4 Allahuakbar. MnO4 Aduh MnO4 tu minus kan. MnO4 minus. Okay, dia nak jadi Mn2 plus. Okay, tapi kamu kena tahulah dia punya half equation. Hari tu saya dah ajar, betul tak? Okay, nanti kamu kena hafal lah. Yang itu saya just step ni saja, kamu hafal. Okay, so bila kamu tengok macam ni, okay, kalau saya fikir Fe jadi Fe3+, dia akan donate ke dia akan accept elektron? Very good, dia akan donate elektron sebab dia nak jadi 2, daripada 2 jadi 3. So bila dia donate elektron, so elektron akan move into electrode. Okay, masuk dekat wire ni, wire, lepas tu pergi ke another electrode. So dekat sini nanti manganate ion ni akan accept elektron. Okay, so sebab tu dia ada pengaliran elektrik. Galvanometer ni akan, dia punya needle ni akan deflect. Okay, so bila kamu tahu keadaan ni, kamu boleh tahu sebelum dengan selepas. Warna Fe2 plus apa warna Fe2 plus? Very good. Dia warna green. So dia tukar daripada green to brown. Okay. Okay, yang ni pula manganate. Warna apa? Manganate warna apa? Okay, purple. Manganese ion warna apa? Okay, very good. So daripada macam ni banyak jawapan kamu boleh jawab. Okay. So kita boleh teruskan lah. Kat sini. Okay, so kat sini kita tengok dulu kiri dengan kanan. Okay. So kita tak jawab soalan lagi tau. So tengok bromine water. Bromine water ni Br2. Kalau biasanya Br2 dia nak jadi apa? Okay, dia nak jadi bromide, betul? So dia nak jadi bromide. Okay. Br2 nak jadi bromide. Allah. Okay. So kalau dia nak jadi bromide, dia donate ke dia accept? Okay, very good. Sebab dekat sini chance dia 0. So dia kena accept elektron. Kalau dia accept elektron, kita tahu dia adalah cathode kan? Cathode ataupun dia terminal positif Okay. So mestilah belah kanan ni adalah terminal negatif. Dia adalah anode. Okay. Sebab dia daripada macam tadi ferrum 2, iron 2 kepada iron 3. So iron 2 kepada iron 3, dia akan donate elektron. So dia punya pengaliran elektron adalah from iron to sulfate solution through electrode, move into outer circuit to
another electron into bromine water. Okay, itu adalah perjalanan elektron dia. Okay, very good. So, what is the function of sulfuric acid? Ada 3 jawapan. Kalau kat sini jawapan dia to allow the movement of ions lagi. Okay, very good. To complete the circuit lagi. Okay, lagi. Avoid missing to separate two solution. Okay. So, another substance that can replace sulfuric acid ada banyak tadi dilute hydrochloric acid boleh, sodium hydroxide, dia kena nama sodium hydroxide solution. Okay, ataupun nak kata sodium chloride solution. Okay, ni contoh, saya bagi contoh alkali dengan contoh garam. So, asalkan dia boleh mengalirkan elektrik, so kamu boleh bagi jawapan macam-macam. Faham kat sini? Okay. So, kita tengok sini. In the above, name bromine, name oxidizing agent. So, kita tengok di sini. Okay, kat sini dia accept elektron, yang ni donate elektron. So, kalau dia accept elektron, dia mengalami reduction kan? Dia reduced. Yang ni pula dia oxidized, yang belah kanan ni. Okay. Kalau bromine reduced, maksud dia adalah oxidizing agent. Yang ni pula reducing agent. Sorry ni patutnya A. Okay, yang ni adalah oxidizing agent. Yang ni adalah reducing agent. Okay. So dekat sini, oxidizing agent adalah bromine water. Okay, boleh tak saya tulis macam ni? Kenapa? Betul lah bromine. Okay, so ingat kamu tengok atas ni dia punya ni. Dia kata dia nak nama. Okay, so kalau nama, tak boleh buat jawapan tu So, reducing agent, kamu boleh jawab iron to ions ataupun iron to sulfate. Okay. Lepas tu, half equation, bromine je boleh. Tapi jangan letak je tu Rashika. Bromine. Tu. Okay. So, half equation. So, sebab dia daripada iron 2 kepada iron 3, dia akan donate elektron. So, Fe2 plus produce Fe3 plus elektron. So, kalau reduction, sebab bromine jadi bromide. So, Br2 plus 2E produce 2Br minus. Okay. So, dekat sini boleh tak kita terus gabungkan jadi ionic equation? Okay. Kenapa tak boleh? Very good. Kena samakan elektron. Okay. So, sekarang ni untuk samakan, kita yang nak samakan yang iron ke yang bromine? Kita nak ubah ke iron. Okay. Kita akan ubah yang dekat iron. Very good. So, kita akan darab dengan 2, 2, 2. Okay, very good. So, lepas tu kita akan tulis reactant dia. Lepas tu, jangan tulis elektron dan kita tulis produk dia. So, jawapan dia 2Fe2 plus Br2 produce 2Fe3 plus 2Br minus. Okay, semua dapat tak jawapan macam ni? Okay, very good So, dia kata state 2 observation in this experiment. So, kamu kena tahu warna Fe2 plus adalah green.
dia tukar jadi brown Fe3+. Ataupun kalau bromine dia warna brown, dia jadi colorless sebab daripada bromine jadi bromide. Okey. Faham dia punya observation macam ni? Okay, very good. Lepas tu state the change in oxidation number of bromine. So from 0 to -1. Okay, sebab dia daripada molekul kepada ion. Okay, habis dah page 89. Ada apa-apa masalah tak atas soalan ni? Okay, saya nak tanya kamu, soalan ni susah ke senang bagi kamu? Bila kita dah godek banyak kali, dah korek. Untuk soalan macam ni. Bagi saya senang sebab tengok bahan dia, dia nak jadi apa? Itu je. Dia ulang-ulang je kan? Betul. Asyik jawab tanya soalan tu je. Tapi jangan careless lah. Kalau dia tak minta nama, formula. Okay. Okay, so kita tengok ni diagram YouTube ini. Okay. So, kamu kena tahu saya ulang kalaulah dia berlaku oxidation, itu adalah anode dan itu adalah terminal negatif. Kamu jangan tengok kiri dan kanan. Kamu kena identify which one is oxidation, which one is reduction. Tu dulu kamu kena fikir. So, tengok bahan ni adalah Fe2+. So, macam kamu kata tadi, ulang. So, dia akan jadi Fe3+. Okay, dia akan donate elektron. Yang ini pula, yang akan dichromate akan terima elektron. Allah Akbar. Okay, dichromate Cr2. Allah Akbar. Oh, that is super straight. Cr2 O7 2-, dia nak jadi chromium Cr3+. Okay. So, elektron akan mengalir daripada larutan iron 2 sulfate to the outer circle into the another electrode, masuk dalam acidified potassium dichromate 6. Okay. So, sebelum kamu nak masukkan ni, kamu nak tahu mana satu, kamu kena tahu kan? Mana satu terminal negatif, mana satu terminal positif. So, saya ulang, terminal negatif mesti yang berlaku oxidation. Okay. Terminal negatif yang berlaku reduction. Okay, macam kawan kamu kata, orang kata release elektron, betul lah kan? Kalau kawasan tu release elektron, dia adalah negatif terminal. Kalau dia accept elektron, okay, dia adalah positif terminal. Setakat ni okey tak? Untuk terminal dulu. Kalau kamu salah terminal, salah langsung semua. Mampu Okay. Sebab nanti kan terbalik, so jawapan dia nanti salah semua. Okay, dia negatif tapi dia anode. Kalau kamu ingat tak chemical cell, kalau negatif terminal itulah anode. Dia terbalik dengan electrolytic cell. Okay. So, observation dia sebab kita tahu Fe2+ jadi Fe3+. So, jawapan dia green solution turns brown. Lepas tu, acidified potassium dichromate 6 ni kamu kena tahu dia warna orange. Bila dia reduced, dia akan menjadi hijau. So, orange solution turns green. Okay? Untuk observation ni boleh? Okay. So, half equation dia adalah Fe2+ produce Fe3+ plus elektron. Okay. Untuk dichromate ion, ini saya dah ajar dulu. Kamu kena hafal. Kamu dah hafal. Macam mana kamu hafal, Iman?
C2 CR2O7 Okay, so kena hafal tapi tapi kalau tak hafal, saya dah ajar dulu kan cara-cara dia. So kalau kita cuba kita cuba je. So saya tahu CR2O7 dia charge dia adalah 2 minus. Okay, so dia nak jadi CR3 plus. Okay, dan dia mesti 2 ke depan. Lepas tu saya fikir kat sini ada 7 elektron, 7 oksigen. So mestilah tambah 7 H2O. Okay, lepas tu kita tengok sini, oh 7 kali 2 14, ada 14 H. So sini mesti 14 H plus. Okay, lepas tu saya kira kiri dan kanan. Okay, charge dekat sini adalah plus 12. Sebab 12, sebab 14, positif 14. Tolak 2. Tapi kat sini plus 6. Sebab 3 kali 2. So untuk samakan dia, saya kena tolak 6. So saya tambah 6 elektron sini. Okay, so inilah half equation. So saya tak perlu hafal pun, betul tak? Saya tahu konsep dia je. Okay, so betul kan? 14, 6, 2, 7. Okay, kita tengok balik. Okay, betul. Okay, lepas tu untuk buat ionic equation, kamu kena gabungkan tapi kena darab dulu dengan nombor berapa? Very good, dengan nombor 6. Sebab elektron kat sini 1. Elektron dekat positive terminal 6. So 6 Fe2 plus. Okay. Lepas tu yang ni pun 6 Fe3 plus dan 6 elektron. So bila digabungkan, ambil yang reaktan, buang yang elektron, produce, ambil yang produk. Okay, faham tak untuk yang half equation ni? Okay, so kamu kena darab 6 Tapi jangan letak masa kat sini, letak masa ionic equation. Buat jalan kerja dekat tepi. Buat jalan kerja dekat tepi. Okay. Next adalah kita tengok bromine water dengan potassium iodide. Okay. Kita kena fikir dulu. Bromine boleh tak displace iodine from potassium iodide? Tu soalan saya. Boleh tak? Okay, so bila boleh, maksudnya adalah reaction berlaku. Okay, so bromine ni, dia nak jadi apa? Okay, dia jadi bromide. Kalau dia jadi bromide, dia donate ke accept elektron? Dia accept elektron. Kalau accept elektron, maksudnya dia adalah terminal. Okay, very good. Dia adalah terminal positif. Anda yang hangat ni. Kamu ni anda ya. Okay. Lepas tu, potassium iodide. Kita tak tengok potassium, kita tengok iodide. Iodide nak jadi apa? Okay, very good. Iodide nak jadi iodine. Very good. Kalau nak jadi iodine, dia donate ke accept elektron. Okay, bila dia donate elektron, dia adalah terminal negatif. Okay, dia release elektron dan terminal negatif. So, elektron bergerak daripada potassium iodide solution masuk dalam elektron through outer circuit, masuk ke dalam another electrode into bromine water. Okay. So, kat sini negatif positif terminal. Dia buat terbalik.
So positif terminal dia belah kiri, negatif terminal belah kanan. Okay. So sebab kita tahu bromine jadi bromide, so you have to know bromine is brown color. Okay. Bromide pula colorless. So brown solution turns colorless. Lepas tu iodide nak jadi iodine. Okay, dia jadi colorless, turn brown. Colorless solution turns brown. Kenapa brown? Kenapa bukan purple? Tu soalan. Kenapa bukan purple? Sebab tak ada tetra. Malah tulis tu. Sebab dia tak ada tetrachloromethane. Panjang nama dia. Kalau dia iodine water je, dia warna brown. Kalau dalam 111 trichloroethane, dia warna purple. Okay, very good. Okay, so ionic equation just gabungkan sahaja sebab elektron dia dah sama. So Br2 plus 2E produce 2Br minus. Kalau iodide pula 2I minus produce I2 plus 2E. So ini have ionic equation. Okay, untuk dua YouTube ni okey tak? Okay, siapa yang buat tu Alhamdulillah. Kamu punya kefahaman tentang eksperimen transfer elektron ni kamu dah faham. Okay. Sekarang ni kamu kena lukis kan? Betul tak? Next adalah kamu kena lukis YouTube ni. Okay. Dia kata complete the table below. Draw a diagram of YouTube and label with appropriate reducing and oxidizing agent. Dia bagi Dia bagi reducing dan oxidizing kan kita suka hati je. Suka hati. Kalau suka hati pun, jawapan pun banyaklah suka hati kan. Tapi, kamu kena gandingkan reducing agent dengan oxidizing agent. Kalau reducing dengan reducing, tak boleh berlaku perubahan atau reaction. Kalau oxidizing dengan oxidizing, tak berlaku apa-apa. So, kamu kena berhati-hati. Dan, bila kamu buat, contoh kat sini, dia buat chlorine water dengan sodium bromide. Yang ini akan jadi masalah kalau kamu tak perasan yang dia tak boleh berlaku reaction. Sebab kalau electronegativity dia berbeza. Contoh, kalaulah kamu letak kat sini iodine, lepas tu letak kat sini sodium chloride. Kan? Lepas tu, kamu fikir I tu mesti nak jadi I minus. Lepas tu, chloride mesti nak jadi chlorine. Benda tu betul. Tapi dia tak boleh berlaku. Memanglah satu oxidizing agent, satu lagi reducing agent. Tapi tak boleh berlaku kerana apa? Kerana iodine is less electronegative than chlorine. Okay, so iodine cannot displace chlorine from sodium chloride. Okay, so yang ni jangan, ini salah. Saya padam balik. Okay. Okay, salah. Tapi yang dalam gambar yang jawapan diberikan, betul lah sebab chlorine water dengan sodium bromide. Anda kata iodine tak kuat. Saya anggap kalau dalam siri elektrokimia tu, yang atas tu abang, yang bawah tu adik. So, adik tak boleh tumbuk abang. Betul tak?
Saya punya analogi lah. Okay. So, kita teruskan. Okay. So, saya tak beri jawapan kat sini sebab dia banyak jawapan Tapi kalau kamu nak kepastian, boleh tunjuk saya betul tak dekat Telegram. Okay, so next adalah rusting. Ini saya dah ajar, cuma kita nak buat dia punya latihan berkaitan dengan pengaratan. So, saya ulang balik. Untuk berlaku pengaratan, untuk berlaku corrosion, untuk berlaku rusting, kena ada 3 bahan. Apa dia? Ada 3 elements. Bukan metal. Dia mesti iron. Metal salah Dia mesti iron, water, oxygen. Kalau tak ada salah satu, boleh tak berlaku rusting? Okay, very good. Yay, kamu aktif pagi ni. Yay. Okay, so maksudnya kalau tak ada iron, langsunglah tak boleh rusting. Apa benda nak kena rust kan? Okay, lepas tu, kalau tak ada oksigen, dia tak boleh accept elektron. Okay, lepas tu, kalau tak ada water pun, tak boleh berlaku rusting. Okay, so ini adalah gambar dia. So, kalau kamu kena terangkan dan kena lukis diagram, so lukis gambar kotak dan tengah dia ada lekuk. Kenapa lekuk? Sebab ion dekat kawasan itu telah menjadi ion. So, atom dah menjadi ion. So, dia dissolve. Okay, so dekat sini adalah anode. Boleh tak beritahu saya kenapa kat sini anode? Kenapa kat tengah-tengah ni anode? Bukan accept. Okay. Don't it. Ingat tak chemical cell kan? Dia kan release elektron. So kalau release elektron, okay, dia adalah terminal negatif. Lepas tu dia adalah anode. Dia macam chemical cell juga. So, dekat pertemuan antara oksigen dengan water, okay, kat sekeliling dia, okay, dekat sini adalah cathode sebab dia accept elektron. So, bila accept elektron, dia adalah positif terminal. So, dia adalah cathode. Okay. So, kat sekeliling sekeliling. So, half equation dia adalah macam elektrolisis cuma terbalik. Kalau saya hafal 4OH minus. Kalau saya untuk elektrolisis untuk discharge, 4OH minus produce 2H2O plus O2 plus 4E kan. Okay. Tapi kalau untuk rusting dia terbalik. Dia water plus oxygen plus elektron produce hydroxide ion. Lepas tu sebab iron to ion produce dan OH minus produced, so Fe2 plus akan tertarik dengan OH minus dan dia akan jadi FeOH2. Okay. So dekat sini, at the center of the water droplet, the area on the surface of the ion acts as anode because lack of oxygen. Okay. Iron atom donates 2 electrons to form iron to ion and undergoes oxidation process. The electron flows to the cathode through the iron surface. At the edge of the water droplet, edge maksudnya dekat corner dia, corner tepi-tepi titisan air tu. The area, kalau cakap dengan determinant boleh tak? Cikgu. Tapi kalau tak salah saya rasa okey kot. Tapi kita KIV nanti saya tanya cikgu Okay.
So cathode, okay, so the area on the surface of the iron acts as cathode because it's rich in oxygen. Oxygen in the water receive electrons from anode to form hydroxide ions and undergoes reduction process. Okay. So kita tahu Fe2 plus warna dia warna green, OH minus, tapi bila dia bergabung dia jadi green precipitate. Green precipitate ni adalah iron 2 hydroxide. Okay, half equation dia adalah macam ni. Fe2 plus 2OH minus. Ni bukannya half equation, ni adalah ionic equation. Fe2 plus 2OH minus produce FeOH2. Okay, iron 2 hydroxide produce is oxidized by oxygen to form hydrated iron 3 oxide. Bila dia jadi iron 3, dia warna brown. So, sebab itulah karat tu berwarna brown. So, FeOH2, okay, dia oxidized. Dia jadi Fe2O3 dot XH2O. Dan X tu boleh ganti dengan apa-apa nombor bergantung. Okay, so ini saya dah ajar dulu. Ingat tak? Kalau tak ingat, tengok balik video tu. Okay. So, next adalah kita nak tahu macam mana nak cepatkan ataupun nak lambatkan rusting. Okay. Macam mana nak increase rate of rusting ataupun decrease rate of rusting. So, untuk increase rate of rusting, kita akan kontakkan, sentuhkan iron dengan less electropositive metal. Okay. So, maksudnya, boleh tak beritahu saya, apa contoh less electropositive metal than iron? Contoh yang, okay, so contoh yang kita selalu pakai adalah copper. So, untuk increase rate of reaction, kita akan kontakkan iron tu dengan copper. So, nanti copper tu akan acceleratekan the ionization of iron atom. So, dia akan mempercepatkan ferrum ni menderma elektron. Sebab iron is more electropositive. Iron akan prefer untuk menjadi ion positif. Okay. Tapi kalau untuk prevent rusting, kita terbalik. Untuk prevent, kita akan kontakkan iron dengan more electropositive metal. So, contoh dekat sini adalah zinc dan magnesium. Okay. Boleh tak beritahu saya kenapa kita tak pilih potasium, sodium? Kenapa dia mesti pilih magnesium dengan zinc? Okay, orang kata mahal. Lagi. Okay, jawapan yang paling tepat, okay, ada orang dah beritahu. Betul, betul. Dia highly reactive dia. Kamu kata kebabuh. Okay, kalau kena air je meletup kan. So, takkanlah kita nak gandingkan iron dengan reactive metal yang terlalu reaktif. Kita nak jaga iron tu sekali meletup iron kan. Okay, pecah test. So, biasanya kita akan gandingkan dengan zinc ataupun magnesium. Baguslah kamu ni pagi ni. Okay. So, ini adalah eksperimen yang saya dah terangkan. Okay, gelatin. Dalam gelatin tu ada potassium hexacyanurate 3 dengan phenolphthalein. Boleh tak beritahu saya apa tujuan potassium hexacyanurate 3? Apa tujuan hexacyanurate 3? Very good to detect iron 2. Iron 2 ion. Dia nak tahu ada tak presence of iron 2 ion. Very good. Yay. Okay.
Phenolphthalein pula untuk apa? Phenolphthalein? Ya betul, tu detect OH minus ion. Kamu dah tahu dah saya nak tanya tu kan? Kamu dah terus jawab. Kelakar. Kamu dah, maksudnya kamu dah tahu pattern saya kan? Bagus, bagus. Okey, sebab saya suka kalau tengok satu benda tu, kita kupas banyak kali supaya benda tu tertanam dalam kepala. Jumpa je beritahu, Okey. Lepas tu, untuk dalam tabung uji A, kita ada iron nail coil dengan magnesium. B, tak ada apa-apa. C, iron nail coil dengan copper. B ni iron nail sahaja. Okey. Apa tujuannya test tube B ni? Constant. Jawapan yang lagi tepat, Imam. Apa dia? Okey, dia sebagai control sebagai benchmark. So kita nak tahu kalau tak ada apa-apa, rusting macam mana. Kalau tak ada metal lain, rusting macam mana. So kalau kita tengok, kalau ada magnesium, dia akan lagi laju ke atau lagi lambat daripada rusting yang biasa. So nama dia sebagai control. Okay, very good. So write the observation and inference in the table below. Tuliskan pemerhatian dan inference. Okay, so kita dah belajar itu. Dekat A tak ada warna biru. Kenapa tak ada warna biru? Boleh tak beritahu saya? Ya, betul. Magnesium yang ionized. Ya, magnesium yang ionized. So ion tersebut akan selamat daripada rusting. Tapi dekat B dia ada warna biru. Dia warna biru ada tapi dia punya intensity dia low. Tapi dekat bahagian C intensity dia banyak. Kenapa intensity blue dia banyak? Kenapa? Sebab ion tu lagi accelerate. Dia lagilah cepat ionize. Rate dia dia laju untuk ionize. Okey. Kalau dekat A ni, warna merah jambu dia banyak sebab magnesium dia reactive metal, dia punya tindak balas dia cepat. Okey. So banyak elektron yang dibebaskan. So bila banyak elektron dibebaskan, elektron tu akan diterima oleh ion apa? Siapa boleh beritahu saya? Magnesium dia donate elektron. Magnesium dia donate elektron. Mg2+, plus 2E. Okey. Bukan H2O, bukan OH. Salah. Okey, very good. H+, yang akan terima adalah H+ ion. Dia akan terima elektron. Dia jadi H2. Gas hidrogen. Sebab tu nanti kalau kamu tengok betul-betul dalam eksperimen tu, dia ada crack. Crack tu adalah ruang gas tu nak keluar. Dia macam nak terkoyak dia punya gelatin tu. Okay. Lepas tu, warna dia jadi warna pink sebab nisbah H+ dengan OH- dah berkurang. Nisbah H+ dengan OH- dah berkurang. So, H+ dia kurang daripada OH-. Bila OH+, bila H+ kurang daripada OH-, so dia menyebabkan phenolphthalein menjadi warna pink. Okay. OH belum masih. Okay, kenapa dia high intensity? Sebab magnesium dia cepat, dia high reactive. Lepas tu, ni non sebab dia sangat slow. Slow sangat. Tapi yang ni berlaku sebab ion dia more reaktif. So maksudnya kalau segi kereaktifan dia, kelajuan untuk menderma elektron, magnesium paling laju, kemudian ion yang coil dengan copper kedua, dan yang paling lambat adalah ion. Ya, ada tapi tak nampak.
Tak nampak. Dia sikit. Dia cair sangat. Okay. So inference dia, A, iron does not rust. Okay. B, iron dia rust. Tapi untuk C, iron dia rust tapi dia faster. Okay. Untuk inference dia, ayat dia asalkan ada bunyi macam ni, diterima. Kamu boleh cakap iron nail rust lower than, boleh, in test tube C. Ataupun iron nail rust faster than in test tube B. Boleh. As long as punya maksud dia tercapai. Okay, so ini adalah soalan yang saya bagi tanya tadi. Okay, dan dia keluar dalam soalan ni. So, the function of potassium hexacyanide 3 is to detect the presence of iron 2 ions and phenolphthalein to detect the presence of hydroxide ions. Okay. So, which substance undergoes oxidation dalam test tube A? Dalam test tube A, mana satu yang oxidized? So, kamu kena jawab magnesium. So, magnesium. So, because magnesium donate electrons to form magnesium ion. Okay, ataupun magnesium is more electropositive than iron. Ada tak jawapan lain kamu bagi? In term, kamu kata the oxidation number of magnesium increase from 0 to +2 ni. Okay, boleh? Boleh? Kalau kamu kata above iron, kamu kena cakap magnesium is above iron in electrochemical series. Ada tak ayat tu? Kalau ada ayat tu boleh. Kalau kata atas saja tak boleh. Okay. So itu baru betul. Okay. Very good. So half equation dia, magnesium produce magnesium 2 plus 2E. Okay, tak ada masalah. So does the iron nail rust? No, Okay, so sekarang ni kita tengok eksperimen dekat test tube C. Ini C. Yang iron nail dia coil dengan copper. Okay. So, which substance undergoes oxidation? So, iron nail. Okay, ataupun iron saja diterima. Iron nail. Sebab iron donate electron to form iron 2 ion. Atau iron is more electropositive than copper. Fe boleh sebab dia tak tanya nama. Fe boleh. Okay, lepas tu iron is more electropositive than metal atau iron is above copper in electrochemical series. Okay, so half equation, Fe produce Fe2 plus 2E. Does the iron nail rust? Yes. Okay. So, ini maksud kepada corrosion of metals. Okay. So, maksud kena bagi yang tepat. Corrosion is a redox reaction in which a metal is oxidized spontaneously through the release of electrons to form the metal ions. Boleh kan Fe sebab betul. Fe boleh. Sebab dia tak tanya nama, dia kata which substance. So tak ada masalah. So untuk maksud corrosion dia boleh tak ni? Okey tak? Kamu ambil saja kalau kamu tak tahu. Ambil saja. Corrosion is a redox reaction in which a metal is oxidized spontaneously to the release of electrons to form the metal ions. Okey, dah salin dah ni? Okey. So, macam mana nak prevent rusting? Ada banyak cara. So, pertama adalah alloying. Alloying. Apa maksud alloying? Bukan annoying Apa maksud alloying?
Kanak-kanak, apa maksud LOY? Okey, betul. Kita tambahkan uh, atom elemen lain dalam pure metal. So pure metal dia adalah iron, kita tambah benda lain. So jadi stainless steel. So kalau nak jadi stainless steel, biasanya tambah apa? Ingat tak? Nak jadi stainless steel yang apa? Tambah carbon. Okay, very good. Ataupun tambah carbon dan KFCC. Bukan. Chromium. Pandai dia Chromium. Ingat tak lagu tu? Aku tak nak nyanyi. Nanti kau nyanyi sendiri. Yang ngerti aku zingat. Nur Al-Maningku. Okay, dah. Okay, next adalah sacrificial protection. Apa maksud sacrificial protection? Bukan. Kalau sacrificial protection, maksudnya kita letak more electropositive metal contact dengan iron. So, metal tu akan sacrifice diri sendiri. So, contohnya, dia sama macam galvanizing juga. So, contohnya magnesium, supaya dia release electron. So, ambil magnesium block, letak dekat iron, lama-lama magnesium tu berkurang. Maksudnya, macam yang dekat shape tu. Magnesium tu, dia sacrifice diri sendiri. Dia korot, dia sanggup je, tak apalah aku korot, asalkan iron tak rusting macam tu. Aku boleh buat drama pula Okay. So bila lama-lama dah habis korot, nanti kena tukar. Allah, kena ada kelakar. Galvanizing pun sama macam sacrificial protection dan tin plating. Okay, tin ni ini adalah electroplating lah. Kita sadurkan dia dengan tin. Paint boleh. Paint boleh sebab kita nak elakkan oksigen. Electrolysis tu kaedah tapi electroplating boleh. Tapi dengar. Kalau electroplating tapi tak apa, okey kot, tak masalah. Kalau saya suka cakap electroplating by electroplating with less electropositive metal. Kalau sacrificial protection by more electropositive metal. So kamu kena bezakan dua tu lah. Yang Alisha Akilah, cikgu kalau cakap electroplating tu apa? Electroplating boleh. Okay, tak apa. Apply grease. Boleh? Maksudnya kita nak elakkan oksigen contact dengan iron Okay, rapi dah. Yeah. Okay, rapi dah. Okay, so sambung homework kamu. Okay tak kita buat sikit-sikit macam ni? Ke kamu boring saya bincang? Okay. Saya tak nak macam kamu check jawapan sendiri. Takut salah. Maksudnya kamu macam tak faham yang betul lah. Okay. So kita sambung muka surat 95 sampai 101 lah, habiskan 101. Okay. So kita ada kelas hari Khamis ni Kamu dapat tak jadual baru? Okay. So jadual baru hari Khamis. Okay, hari Khamis. Pukul ni pagi kan? Kamu ingat tak? Kenapa? Hari Jumaat. Betul. Betul. Hari Jumaat. Jumaat. Sorry. Pukul 12 sampai 1.30 Okay.
So kita sambung tu boleh? Sampai satu-satu habiskan. Itu first day puasa kan? Mencabar masa ni. Kau tak apalah, saya yang bercakap. Okay, so kita berhenti sampai sini boleh? Okay, itu saja. Jangan lupa buat homework. Okay, I love you. Bye.